أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Baik, sebelum kita bermula kuliah subuh pada pagi ini, suka Ustaz bertanya pada kamu berkaitan dengan pengalaman semalam. Pertamanya, kamu ada rasa seronok tak? Seronok. Yang kedua, ada rasa penat? Tak ada rasa penat. Tapi Ustaz tengok muka-muka kamu depan Ustaz pagi ni, muka-muka yang penat, bukan muka yang seronok. Ada retih? Tak. Mengantuk? Tak ada. Bagus, Alhamdulillah. Baik, Ustaz difahamkan bahawa program kita ni adalah program berganda. Pertama, perkemahan unit berunit dan juga kem bina insaniyah. Baik, bila kita berbicara mengenai bina insaniyah, maksud insaniyah ialah kemanusiaan. Tujuan kita berkumpul dalam kem ni ialah untuk membina kemanusiaan kamu. Jadi kita semua adalah manusia, kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi atas sebab itu pada pagi ini suka Ustaz membacakan sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab, merujuk ayat 21, yang mana Allah berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya percontohan, adanya suri tauladan yang baik untuk kita semua sama-sama ikuti. Bagi barang siapa yang mengharapkan rahmat, mengharapkan kasih sayang daripada Allah dan juga pertemuan dengan Allah di hari akhirat kelak, serta mereka yang banyak mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kamu jadikan Rasulullah sebagai ikutan tak? Kamu jadikan Rasulullah sebagai panduan tak? Kamu jadikan Rasulullah sebagai idola tak? Ya, kita semua berkewajipan sebagai umat Islam kena menjadikan Rasulullah sebagai idola dan contoh ikutan dalam hidup kita. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik dalam semua segi, dalam semua keadaan, dalam semua condition. Rasulullah ni Allah bagi dia pakai banyak topi. Tahu tak topi? Bukan topi yang kamu fahami.
Topi yang Ustaz maksudkan ialah laras bahasa yang mana Rasulullah diberi pelbagai kelebihan. Rasulullah diberi pelbagai keistimewaan. Rasulullah diberi dengan pelbagai karakter. Atau bahasa paling mudah kamu nak faham, pada diri Rasulullah itu adanya multi talented. Boleh faham maksud multi talented? Kepelbagaian, keistimewaan, kepelbagaian karakter yang ada pada Nabi sesuai kerana baginda adalah objek ataupun susuk tubuh yang kita nak ikut, susuk tubuh yang kita nak tiru. Contohlah, kalau kamu belajar sirah Nabi kan, yang ustazah duk ajak dalam kelas, kita boleh ambil contoh. Kita belajar Nabi sebagai seorang pendidik, Nabi sebagai seorang suami, Nabi sebagai seorang pendakwah, Nabi sebagai seorang juru damai, Nabi sebagai seorang kepala negara ataupun kita sebut pemimpin, Nabi sebagai komander perang, Nabi sebagai seorang yang amat dipercayai, Nabi orang yang paling zuhud di dunia, Nabi orang yang paling bertakwa kepada Allah, bla 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 bla. Terlampau panjang dan banyak untuk kita bicarakan tentang Nabi. Jadi kalau kamu nak jadikan kehidupan kamu terbaik dari sudut-sudut tadi, carilah kisah kehidupan Nabi untuk kamu tiru dan untuk kamu contohi. Baik, dalam ayat tadi ada sesuatu yang istimewa, iaitu pada kalimah uswatun. Laqad kana rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun dalam bahasa Arab, dia adalah bahasa yang special, yang unik. Kerana dalam kalimah uswatun itu ada 4 elemen. Pertama, ada elemen kasih sayang. Uswatun ada elemen penjagaan. Uswatun ada elemen belas ihsan. Uswatun ada elemen prihatin. Kerana pada diri Rasulullah begitu kasih dan sayang kepada umat dia. Sebagaimana kamu kasih kepada Nabi, Nabi jauh lebih tinggi kasih sayang dia pada kita semua. Lebih daripada mak dan bapa kamu sayang kat kamu. Kamu tahu kan, ibu dan bapa kamu sayang tak kat kamu? Sayang. Tapi kasih sayang Nabi dekat kamu jauh lagi tinggi melebihi mana-mana individu dalam dunia ni. Jadi sebab itulah kita pun kena kasih, kita pun kena sayang, kita pun kena rindu dekat Nabi. Sayangnya Nabi, baginda berusaha nak menyelamatkan kehidupan kita, bukan setakat waktu kita hidup atas dunia, tapi Rasulullah nak bawa bersama-sama baginda kita ni selamat di hadapan Allah dari nerakanya di akhirat kelak. Contohlah, Ustaz bagi satu analogi yang mudah, yang mungkin tak berapa tepat. Kamu hidup di sekolah, siapa yang jaga dan beri perhatian pada kamu? Cikgu-cikgu, ustaz-ustazah. Tapi dia punya masa, dia punya time limitation tu hanya di sekolah. Duduk di sekolah bolehlah ustaz tengok, duduk di sekolah bolehlah ustaz ajar, duduk di sekolah bolehlah ustaz perhati. Tapi bila kamu balik ke rumah, tanggungjawab tadi serah kat siapa? Mak dengan bapak kamu dah. Ustaz tak ambil tahu dah, ustaz tak ambil peduli dah. Tapi Rasulullah ni bukan konteks dalam kelas, bukan konteks di luar sekolah, tapi seluruh kehidupan kamu dia nak ambil tahu. Bukan saja atas dunia, dia nak bawa sampai ke akhirat. Bab akhirat ni siapa-siapa pun tak tahu untung nasib dia. Tapi Rasulullah nak suruh kita semua selamat. Itulah kasihnya Nabi pada kita. Kemudian bab penjagaan.
Sebab itulah diturunkan pada Rasulullah syariat dan hukum hakam. Rasulullah nak jaga kehidupan kita biar bersesuaian dengan sifat dan fitrah kemanusiaan kita. Sebab itulah ada dalam agama kita hukum halal dan haram, boleh dan tak boleh, baik dan buruk, amar makruf dan nahi mungkar. Sebab nak jaga kehidupan kamu supaya tak tersasar, supaya tak terbabas, supaya tak tersesat, supaya tak buat benda-benda yang menjadi cegahan dan larangan dalam agama. Kemudian Rasulullah juga ada elemen belas ihsan. Bukan saja kepada manusia, Rasulullah juga belas ihsan kepada haiwan, binatang, alam sekitar dan sebagainya. Kemudian Rasulullah juga begitu prihatin. Masuk prihatin ni dia ambil tahu, dia ambil cakna tentang apa yang berlaku sekeliling dia. Dia tak mau sahabat dia susah, dia pergi tanya khabar. Dia tak mau sahabat dia sedih, dia cuba memberikan ketenangan. Dia tahu sahabat dia sakit, dia cuba memberikan harapan, doa pada sahabat. Ni adalah contoh benda yang ada pada Nabi yang patut kamu tiru. Baik, sekarang ni bila terkait dengan bina insan tadi, yang kamu program ni nak membina kemanusiaan kamu, Ustaz nak tarik konteks Rasulullah yang kita belajar pagi ni dengan sifat fitrah kemanusiaan kita. Kenapa Allah mengutuskan Nabi sebagai Rasul bagi kita ni manusia yang sama macam kita? Kenapa Allah tak buat Rasul kita seorang malaikat? Oh, lagi power, lagi hebat. Kalau orang tanya siapa Nabi kamu? Malaikat, bukan manusia macam kami. Hebat tak hebat? Kamu akan nampak macam hebat, macam wow, sebab Nabi kita malaikat. Ataupun mungkin kita kata Allah jadikan Nabi kita tu dari kalangan jin. Oh, jin pula Nabi kita, bukan manusia macam kita, bukan spesies macam kita, bukan entiti kehidupan macam kita. Ataupun Rasulullah, Allah jadikan Nabi kita tu makhluk lain, bukan manusia. Sesuai ke tak sesuai kamu agak? Sesuai ke tak sesuai? Tak sesuai. Sebab sayangnya Allah pada manusia, sebab itulah dia buat Nabi dan Rasul pun manusia macam kita. Sebab inilah yang paling sesuai untuk kita berinterpretasikan, ataupun kita nak hubungkan, ataupun kita nak konekkan dengan pengajaran Rasulullah tentang fitrah kemanusiaan. Dalam satu sudut kita tak pernah tolak, kita tak pernah nafi. Malaikat tu mulia ke tak mulia? Mulia. Malaikat tu taat ke tak taat? Taat. Malaikat tu semua perintah Allah dia buat. Bahkan kalau Allah nak lantik dia jadi Rasul bagi kita pun memang layak dan terlebih layak. Tetapi melihat kepada fitrah kita, tidak ada kesesuaian. Kita tetap beriman pada malaikat tu sebab rukun iman, tapi bab ni memang tidak ada kesesuaian. Ustaz bagi contoh, kalaulah dengan sifat malaikat yang ada, kalau kita nak jadikan dia sebagai Rasul, bermasalah ke tak bermasalah? Banyak masalah. Contohlah yang paling mudah, yang senang-senang, yang boleh kita fikir. Malaikat ni jenis makhluk yang nampak ke tak nampak? Jenis tak nampak, jenis makhluk gaib. Kerana zat yang Allah jadikan pada malaikat langsung tak sama macam kita. Mudah tak mudah kita nak berurusan, senang ke susah kita nak bercakap, nak tanya apa-apa pada orang yang kita tak nampak. Susah. Kamu boleh dengar suara dia bercakap, kamu mungkin boleh dengar tapak kaki dia berjalan, tapi kalau nak tanya sesuatu, mana Nabi aku ni nak tanya soalan, mana Rasul ni nak tanya soalan, kena ndak sana ndak sini, sebab kita tak nampak. Kemudian dia duduk bawah pokok, ni ada ni duduk bawah pokok, kamu je tak nampak, amai sini tanya soalan.
Seronok tak macam tu? Contoh kat sekolah, kamu ada masalah nak jumpa dengan guru besar. Guru besar pula jenis makhluk yang tak nampak. Mana bilik, buka pintu bilik tak nampak, tapi kursi nampak duk bergerak kiri kanan. Assalamualaikum, tuan guru besar ada ke ni? Ada ni, saya duk relax. Seronok tak rasa? Tak berasa gerun ke? Tak berasa ngeri ke nak bercakap dengan orang yang kita dengar suara tapi rupa dia kita tak nampak? Tu siang. Kalau malam agak-agak macam mana? Kamu balik dari satu tempat, lalu pula kawasan yang gelap, tepi kubur, pokok rendang, tiba-tiba Assalamualaikum, baru balik ke? Nabi tegur kamu. Agak-agak ini Nabi ke? Jin ke? Setan ke? Boleh bayang tak? Jadi tak bersesuaian. Masuk ustaz sini, ustaz cuma bagi satu contoh yang mudah. Susahnya kita nak berurusan bukan dari jenis makhluk yang sama macam kita. Sebab Allah buat Nabi ni manusia supaya kita dapat tiru. Contohlah kata, kalau kamu nak makan, kamu nak tiru cara siapa makan? Nabi makan. Jadi bila Nabi tu manusia, kamu nampak tak Nabi tu makan macam mana? Nampak. Jadi kamu boleh tiru, oh Nabi makan macam ni. Kalau Nabi nak makan, Nabi baca Bismillah. Kalau Nabi nak makan, Nabi mulakan dengan tangan kanan. Kalau Nabi nak makan, Nabi gunakan hanya 3 jari. Selepas Nabi makan, Nabi apa? Menjilat-jilat jari Nabi. Okey, itu contoh. Kalau Nabi minum pula, Nabi minum dengan tangan kanan. Bagaimana cara Nabi pegang gelas bekas minuman? Kalau Nabi di pasar macam mana? Kalau Nabi bercakap dengan sahabat macam mana? Tapi kalau bayangkan malaikat tadi, malaikat ni jenis makhluk yang makan minum tak? Tak makan minum. Alamak, aku nak tiru cara makan, aku nak tiru cara minum, tapi Nabi aku tak makan pula terus. Nabi aku tak minum pula. Aduh, macam mana kita nak contohi dia? Susah ke tak susah? Susah. Begitu juga sifat yang Allah buat pada malaikat ni, dia tidur ke tak tidur? Tak tidur. Kamu nak tiru cara tidur siapa? Nak tiru cara tidur Nabi. Nabi kita pula tak tidur. Nanti nak tidur macam mana? Kalau kamu tengok Rasulullah, sahabat boleh tengok. Kalau Rasulullah tidur, Rasulullah mengiring ke kiri ke mengiring ke kanan? Rasulullah mengiring ke kanan. Kadang-kadang Rasulullah letakkan tangan kepala baginda di atas tangan. Tapi kalau malaikat ni dia tidur, dia tidur ke tak tidur? Tak tidur. Bagaimana kita nak contohi? Kemudian fitrah kemanusiaan kita ni Allah buat berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan. Sebab tu adanya fitrah perkahwinan. Lelaki suka perempuan, perempuan cinta lelaki, akhirnya membuahkan perkahwinan. Sebab tu Allah nak tengok zuriat tu lahir dan berkembang. Tapi malaikat kahwin ke tak? Nak kahwin macam mana? Malaikat sendiri pun tak ada jantina, tak ada malaikat lelaki, tak ada malaikat perempuan. Kita pula nak tiru cara kahwin Nabi kita, cara beranak Nabi kita, cara hidup Nabi kita, tapi dia pula tak kahwin. Susah ke tak susah? Susah. Begitu juga berperang dan sebagainya. Kamu akan nampak kesusahan-kesusahan dan kesukaran kalau Allah buat Nabi dan Rasul kita ni bukan makhluk macam kita. Jadi kita tak nafi macam Ustaz sebut tadi, malaikat mulia, malaikat taat, apa tu kelebihan dia yang Allah buat. Tapi bukan malaikat yang jadi Nabi dan Rasul bagi kita semua. Yang kedua yang Ustaz nak sentuh ialah sifat fitrah kemanusiaan. Apa yang Nabi ajak tu, dalam agama dia tak akan pernah keluarkan kita dari sifat kemanusiaan kita.
Jadi kita tak akan pernah terfikir nak keluarkan perkataan macam ni. Teruknya ajaran ni, teruknya agama ni, sampai dah lebih-lebih perlakuan terhadap sifat kemanusiaan kamu tak akan jumpa dalam agama kita. Semua ajaran dalam agama kita, semua hukum hakam dalam agama kita selaras, sama dengan fitrah manusia yang Allah buat. Contohlah, sebagai contoh, sebagai contoh, suatu ketika dulu pernah ada 3 golongan, 3 kumpulan yang datang dan mengunjungi rumah-rumah isteri Nabi. Jadi semua golongan yang 3 ni orang yang kuat amalan, orang yang kuat buat ibadat. Ada yang suka semayang, ada yang suka puasa, ada yang suka berzikir, berwirid, macam-macam. Maksudnya satu kumpulan yang hebat. Mereka ni pergi rumah isteri Nabi, tanya apa? Tanya ibadat Nabi. Kumpulan ni pi ibadat Rasulullah macam mana, hani pun pi tanya ibadat Rasulullah macam mana, hani pun pi tanya ibadat Rasulullah macam mana. Jadi bila isteri Rasulullah bagi tahu, sepanjang kami bersama Rasulullah, dalam ibadat dia macam ni, dalam ibadat dia macam ni, hani macam ni, mereka rasa malu dan terpukul. Mereka rasa kalau nak banding dengan Nabi tu, jauh lagi lebih ibadat Nabi, jauh lagi lebih tinggi takwanya Nabi pada Allah. Lalu apa kata mereka? Siapalah kami ni kalau nak banding dengan Nabi? Siapa-siapa pun akan kata macam tu. Sebab siapa kita nak banding dengan Nabi? Kita ni tak ada apa-apa. Jadi Rasulullah tu seorang manusia yang Allah dah ampun dosa dia yang lalu dan masa akan datang. Kita Allah ampun tak dosa yang kita buat dulu? Belum tentu lagi. Kalau kita buat dosa masa depan, Allah ampun ke tak? Belum tentu lagi. Tapi kita kena yakin kalau kita buat dosa, buat salah, kita sungguh-sungguh minta ampun, bertaubat, kita kena yakin bahawa Allah akan mengampunkan dosa kita. Jadi apa yang berlaku, tengok. Ni dengar betul-betul. Kumpulan yang pertama kata, kalaulah macam ni, untuk bagi sama ibadah kita dengan ibadah Nabi, aku akan bangun malam. Macam kamu tadilah bangun tahajud ni. Dia kata aku akan bangun malam, solat malam, kemudian tak tidur-tidur dah. Sebab nak bagi sama dengan siapa? Dengan Nabi. Kumpulan yang kedua pula kata, sebab mereka rajin puasa, kami akan puasa tiap-tiap hari, langsung tak buka-buka puasa dah. Semangat dia nak tiru macam Nabi, konon-kononnya nak bagi sama ibadah dia dengan Nabi, dia nak puasa tak mau buka. Yang ketiga pula kata, kami ni tak akan kahwin terus. Tak kahwin terus, tak mau kahwin terus. Jadi bila berita ni sampai pada Nabi, Nabi pun kata apa? Wahai kamu yang berkata demikian-demikian, wahai kamu yang berkata itu dan ini, kamu kena tahu bahawa aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi Nabi kata, setakwa-takwa aku pada Allah, paling takut aku kepada Allah, tapi bila aku bangun solat malam, aku juga tetap tidur. Nabi tu dah hebat, tapi Nabi nak ajak kita supaya jangan melampau, jangan terkeluar daripada fitrah kemanusiaan. Bila Nabi ibadat, Nabi bangun malam, Nabi solat, tetap Nabi pun tidur. Kita kena ingat, tubuh kita ni juga ada hak dia untuk rehat bila penat, untuk tidur bila mengantuk. Jadi kamu pun kalau ibadah kamu waktu tu kamu sihat, kamu kuat, ibadahlah. Tapi bila kamu mengantuk, tidur. Bila kamu penat, rehat. Tapi ni macam nak paksa pula. Aku mengantuk pun sebab nak bagi sama dengan Nabi, nak semayang terus. Maksudnya kamu dah
membatasi sifat-sifat kemanusiaan tadi, kamu lebih nak memudaratkan kehidupan. Yang kedua, cuba kamu bayang pula, kami puasa tak mau buka-buka, apa akan jadi? Hari pertama mungkin lapak saja, hari kedua mungkin dah letih, dah penat, hampir pengsan. Hari ketiga mungkin masuk ICU dah, ambulans datang, dah puasa 3 hari tak buka-buka. Hari keempat orang tanya, baru nak pergi ziarah ke hospital, tak ada dah. Dah tahlil dah semalam ustaz, dah doa arwah dah ustaz semalam, dah puasa tak mau buka-buka. Mana boleh, sebab fitrah manusia ni perlu makan. Cuba tadi 1 hari semalam buat camp, cikgu kata dilarang makan, dilarang minum sampai habis camp. Apa jadi kat kamu? Tak tahu ada lagi kat yang hidup depan ustaz hari ni, ataupun dah 3 orang meninggal ni semalam sebab tak makan tak minum, contohlah tu. Tengok pula yang ketiga, tak mau kahwin. Ni juga langgar fitrah, sebab Allah buat manusia ni 2 jantina. Setiap makhluk Allah ni Allah buat berpasangan. Contohlah, kalau sebut langit, pasangannya adalah langit, takkan bulan, bumi. Kalau bulan, matahari. Kalau lelaki, perempuan. Kalau jantan, betina. Contoh macam itulah, ada pasangan, supaya mereka tu berkahwin. Kalau semua tak mau kahwin, bagaimana nak ada penerus? Kalau kamu semua lepas ni, contoh, tak mau kahwin, kamu mau kahwin tak? Tak tahulah nak kahwin ke tak. Kamu semua nak kahwin. Cuba kamu bayang macam ni, semua lelaki lepas ni tak mau kahwin, semua perempuan tak mau kahwin. Agak-agak apa jadi? Ni tak kahwin, ni tak kahwin, anak dapat tak? Habis ustaz nak mengajak siapa kat sekolah nanti? Sebab pasal apa murid dah tak ada? Sebab semua orang tak mau kahwin. Jadi anak murid tak ada, sekolah pun kena tutup, pejabat kena tutup, jabatan pendaftaran pun duk tunggu siapa nak main daftar anak yang baru lahir. Tak ada seorang pun. Sebab apa? Semua tak mau kahwin. Jadi ni akan merosakkan fitrah kemanusiaan. Sebab tu kita hidup ni, Nabi mari ajak yang paling sesuai. Nak ibadat pun ada had, nak berpuasa pun ada had, nak semayang pun ada had, cara kamu nak hidup pun ada had. Okey, ustaz rasa ustaz boleh tamatkan dan berhenti di sini. Okey, semua harap buka mata. Bagi kuat semangat. Ni kan bina insan. Baru sehari, kalau kena seminggu je nak ustaz. Okey, jadi ustaz tamatkan di sini. Mudah-mudahan pada pagi ini dengan kuliah dan ceramah yang ringkas, kita sama-sama diturunkan rahmat, diturunkan kasih sayang, diturunkan perhatian oleh Allah terhadap segala bentuk ibadat dan amalan-amalan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.